Assalamualaikum dan selamat petang. Okay. Bertemu kita kembali dalam channel Tuan Tanah Daun. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mengikuti kisah-kisah seterusnya. Buat masa ni aku menceritakan kisah-kisah yang pernah aku lalui. Okey, kali ini aku hendak menceritakan tentang kisah di waktu di mana aku melapor diri pada tahun 2009 di Jabatan Forensik di bawah PDRM. Okey, kawan boleh tengok di mana gambar aku. Gambar ni waktu aku mula-mula lapor. Okey, time ni dah dalam bulan 2 dah berisi lah sikit kan. Okey, pada tahun 2009-2010 macam tu lah kan. Okay. Jabatan forensik ni dirasmikan oleh Tan Sri Bakri bin Omar, Ketua Polis Negara pada tahun 12 Mei 2005 dirasmikan. Okey, dirasmikan. Okey, Jabatan Forensik ni adalah di mana jabatan jika berlaku apa-apa dia adalah orang yang pertama di tempat kejadian. Kalau aku salah sila betulkan di komen di bawah. Okey, dia ada jabatan dalam PDRM ni, jabatan dalam forensik ni dia ada banyak. Dia ada narkotik, dia ada CSI, dia ada pengangkutan, dia ada orang kata apa ni, saja kenderaan curi. Semua tu adalah cap jari ke apa semua. Okey, aku ditempatkan di cawangan pengangkutan makmal forensik pada tahun 2009. Aku tamat latihan. Kita tengok sekali lagi gambar. Okey, time ni aku betul-betul kurus. Waktu ni kita orang lapor diri dan kita dibawa ronda di dalam bangunan tersebut ada lambang tu. So aku ambil lah gambar tu untuk sebagai kenangan. Okey, ceritanya bermula macam ni. Okey. Selepas dalam orang kata sebelum tu 2009, 2010 tugas aku bawa KPP ni ketua penolong pengarah. Dia macam ketua jabatan forensik tu lah. Macam tu lah. Dia berpangkat SAC. Okey, berpangkat SAC, Senior Assistant Commissioner Police. Okey. Jadi sewaktu selepas aku bawa dia, aku kahwin. Okey, aku dibuat orang kata apa, diserapkan ke dalam tugasan pool. Pool ni tugasan bebas. Tidak orang kata siapa yang nak pergi station ke tempat kejadian ke apa semua, dan dia terlibat juga di dalam penugasan 24 jam. Okay. Jadi, okey, pengalaman pertama sewaktu aku berada di situ, first 24 jam. Okay, pengalaman pertama sewaktu aku ditugaskan untuk penugasan 24 jam. Itu seorang je kat sana. Tugasan orang kata apa, mesti lah kan, kita ada apa-apa ataupun ada sesuatu apa, orang yang 24 jam dia akan panggil lah untuk tugasan tersebut, untuk bawa mana-mana pegawai ataupun anggota ke tempat kejadian ataupun sebaliknya. Okey, pada malam tu lampu Land Rover yang berada di atas ram menyala. Keesokan harinya aku bagi tahulah pada orang-orang lama kan. Jadi orang lama kata tak payah layan, biar je buat tak tahu je, itu dah biasa. Jadi nak dijadikan cerita seterusnya. Okey, nak dijadikan cerita seterusnya. Sewaktu tidur, bukanlah tidur kita 24 jam, nak kata tidur tak ada lah, sebab kita akan kata lelak-lelak ayam lah kan, untuk standby jika ada tak sedar telefon time tu mana ada WhatsApp apa semua. Okey, tak ada WhatsApp, ada MMS apa semua lah time tu 2010 lebih kurang macam tu lah kan. Jadi seorang anggota ni bahagian kenderaan curi ni, nama dia orang panggil Cik Din. Dia bahasakan diri dia Abang Din, Samsudin tak silap, Samsudin bin Jantan.
Dia memang selalu berada di situ, dan pagi-pagi dia akan mandi apa semua di tempat transport tu. Okey, dia akan mandi. Pada pernah terjadi sewaktu dia mandi tu, orang kata bukan sewaktu dia mandilah, maksudnya dah menjadi kebiasaan setiap pagi dia akan mandi. So pada hari tersebut, time aku 24 jam, dia ketuk pintu bukan main kuat. Dia ketuk pintu bukan main nak roboh. Dia ni benda ni dia tak tahu tau. Aku tak ceritakan dekat dia lah. Aku tidak menceritakan dekat dia. So biarlah benda ni jadi yang penting kenangan. Okey, kenangan. Dia ketuk pintu bagai nak rak. So aku bangunlah buka pintu. Aku cakap lah, dia ketuk pintu, dia lepas ketuk pintu macam tu je, nak roboh. Tapi dia selama dia diam, dia tak cakap apa. So dia masuk bilik. Okey, dia masuk bilik air, dia diam je. Ada lantang dah. Lepas pada tu, okey, dalam masa 5 hingga 10 minit dia tidak keluar. Sebab di mana ada bilik air tu, tepi tu akan berada di, orang kata, ruang pejabat, ada meja apa semua. Aku lepaslah dekat meja tu. Yalah pukul 5 lebih kan, 5 pagi. Awal lah pula orang tua ni mandi. Kebiasaannya dia akan datang pukul 6 lebih, macam tu lah. Lepas pada tu dia masuk, dia datang. Aku cakap, cik dia, bukan cik dia dah masuk tadi? Engkau mengarut lah. Dia boleh cakap macam tu. So aku diam sajalah. Pada, orang kata, dekat forensik ni, pada dia punya tempat yang dekat transport ni, dulu seberang sana tu hutan tau. Hutan sekarang ni dah tak ada dah. Dah ada rumah, tak silap rumah-rumah pegawai kanan kot. Okey, benda tu terjadi kembali. Okey, terjadi semula. Okey, selepas tu terjadi semula selepas dalam selang, orang kata, 2-3 minggu, jadi balik. Dia ketuk pintu tapi dia tak ada masuk. Dia tu keluar. Aku buka pintu, tak ada siapa pun tak ada. Tapi tak apalah, orang kata lantang kau lah kan. Dan aku pernah, orang kata, katil, orang kata apa ni, almari kecil tu terhalang oleh komputer, oleh apa. Time tu tak tidur, duduk main game mula. Time tu game mula apa semua kan. Bunyi kerusi ditolak, bukan main kuat. Kerusi lepas keyboard komputer bermain seperti ini. Korang boleh bayangkan. Lepas tu printer berbunyi. Okey, printer hidup mati. Jadi waktu tu aku pun memang betul-betul naik bulu roma. Jadi kawan aku, time tu ada kawan partner dalam bilik. Masuk bilik tu, aku keluarkan kepala, tutup pintu, ulu kepala. Aku cakap, kalau kau berani kau tunjuklah muka. Dah, aku tutup member aku. Cakap, member aku tu Sabah, dia pangkal 14. Din, dia dah balik ke IPDB Food. Dia cakap, kau ni kenapa? Lepas tu kata tak ada apa. Okey, selepas pada tu, itulah orang kata, rupa-rupanya dia pun pernah kena. Jadi dia pun buat selamba je lah kan. Pernah juga terjadi waktu tu aku time 24 jam. Time 24 jam, bunyi orang mandi, bunyi komputer, bunyi orang mandi, bunyi komputer, bunyi ketuk pintu. Jadi aku apa lagi? Aku larilah. Kalau dah 2-3 pagi bunyi macam tu, kau nak buat apa lagi? Kau seorang-seorang. Aku buka pintu, aku lari. Kau bayangkan daripada transport. Okay, ni gambar dia. Daripada transport kau tengok boleh nampak kan. Aku buat. Okay, dia
lari. Dia lari pula. Dia lari buat apa? Aku yang lari. Sampai ke lobi makmal forensik tu. Kau bayangkan, benda dalam 100 meter je. 100 meter tak sampai kot, tapi rasa macam 100 kilo nak boleh ke sampai. Bila dah sampai lobi, ada anggota cakap, ada apa? Kenapa? Aku cakap, tak ada apa. Dan di lobi tu juga member aku pernah kena. Pernah kena. Dia lihat melalui CCTV. Kadang-kadang ada nurse masuk lift. Bayangkan nurse masuk lift. Tapi bila ditengoknya, bila pergi check tak ada. Bila pergi check tak ada. Jadi siapa dalam lift? Berbagai-bagai cerita aneh yang berlaku lah sekitar tahun tu lah. Sehinggalah sampai tahun 2014 aku bertukar ke Batu Muda. Dan di Batu Muda juga ada cerita di sebaliknya. Cerita di sebaliknya berkait dengan tempat tinggal. Jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng untuk mengikuti episod-episodnya. Kisah ni adalah kisah benar yang aku alami, bukannya direka-reka ataupun dibuat-buat. Dibuat-buat. Aku tidak buat-buat cerita, tidak reka-reka, dan ini benda yang pernah aku alami. Sehingga kita jumpa lagi di lain episod. Jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng.